Bertemu kembali dalam cerita di sebalik berita, saya Lokman Haris, dan antara berita yang hangat sejak beberapa hari lepas adalah berkenaan dengan RUU anti lompat parti, iaitu pembentangannya ditangguhkan. Dan kelulusan RUU anti lompat parti ini adalah antara syarat utama Perjanjian Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik atau lebih dikenali sebagai MOU Bipartisan, itu tegas Majlis Presiden Pakatan Harapan. Dalam satu kenyataan hari ini, Majlis Presiden PH berkata semua empat parti dalam gabungan tersebut tidak akan berkompromi dalam perkara berkenaan. Selain itu, Majlis Presiden menegaskan PH juga akan menyokong pindaan perlembagaan pada sidang khas Parlimen 11 April ini bagi mewujudkan punca kuasa untuk menggubal Akta Anti Lompat Parti. Menurut kenyataan itu lagi, syarat utama ialah draft RUU Anti Lompat Parti perlu disegerakan dan perkara tersebut telah ditegaskan jawatankuasa pemandu MOU yang bermesyuarat pada Khamis. Kenyataan itu menyebut, Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah menyampaikan pendirian Pakatan Harapan kepada Perdana Menteri pada Khamis. Susulan itu, Majlis Presiden berkata Perdana Menteri perlu menyatakan komitmen bahawa RUU Anti Lompat Parti akan dibentang untuk diluluskan di Parlimen dalam masa terdekat. Manakala tarikh sidang khas kedua ini perlu ditetapkan dan diumum di Parlimen pada 11 April. Pakatan Harapan percaya dengan kelulusan pindaan perlembagaan dan RUU Anti Lompat Parti, kepercayaan rakyat terhadap proses pilihan raya dan demokrasi berparlimen dapat dipulihkan kembali. Okey, mungkin bagi sesetengah orang ini agak mengelirukan. Apa yang kita boleh faham berkenaan dengan asbab mengapa RUU ini pembentangannya ditangguhkan dan apa juga yang kita boleh jangkakan daripada segi prosesnya selepas ini. Saya mahu berbincang dengan pakar perlembagaan dan juga penyandang kursi Institut Raja-Raja Melayu UiTM, Profesor Dato' Dr. Syam Rahyu Abdul Aziz. Prof, apa yang kita boleh faham daripada segi undang-undangnya, justifikasi undang-undangnya mengapa sekali lagi pembentangan RUU ini ditangguhkan? Nampaknya agak jelas bahawa anti lompat parti RUU undang-undang anti lompat parti ini adalah satu gubalan undang-undang yang akan menyanggahi peruntukan perlembagaan sekiranya perlembagaan itu tidak dipinda sebelum kerajaan mencadangkan RUU anti lompat parti ini. Ini kerana parti ini adalah satu pertubuhan dan sekiranya kita mahu menyekat atau meletakkan sekatan tertentu kepada kebebasan untuk menyertai atau untuk membentuk pertubuhan itu, maka ia tidak boleh bercanggah dengan perlembagaan. Jadi sekiranya bercanggah dengan perlembagaan, maka perlembagaan itu harus dipinda dahulu bagi membolehkan rang undang-undang anti lompat parti ini diperkenalkan. Dengan kata ringkas, rang undang-undang anti lompat parti ini harus ditangguhkan sehingga pindaan kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan tentang kebebasan membentuk persatuan dan kebebasan untuk menyertai mana-mana persatuan itu dipinda. Jadi diletakkan satu syarat, ya. Jadi diletakkan satu pengecualian, ya. Jadi perkara pertama yang perlu pihak kerajaan buat ialah untuk meminda perlembagaan dahulu sebelum membentangkan rang undang-undang anti lompat parti tersebut. Ya, larangan untuk melompat parti dilihat bercanggah dengan kebenaran untuk berpersatuan berdasarkan perkara 10 atau fasal 10 Perlembagaan Persekutuan. Jadi seperti yang Prof sebut tadi, memerlukan kita meminda Perlembagaan Persekutuan. Satu perkara yang sentiasa agak serius dan agak berat dan mengambil masa. Adakah kita menjangkakan akan ambil masa yang agak lama kerana kita ingin meminda Perlembagaan Persekutuan, undang-undang tertinggi dalam negara kita? Yalah, orang kata tindakan untuk meminda perlembagaan ini haruslah dipikir panjang. Maknanya kita harus memikirkan tentang kesan atau implikasi pindaan tersebut. Saya percaya jawatankuasa teknikal yang mengkaji pindaan kepada perlembagaan ini melalui MOU, Memorandum Persefahaman antara kerajaan dan PH itu telah meletakkan syarat bahawa bagaimanapun mereka mahukan rang undang-undang ini dilakukan. Jadi walaupun ia kelihatan sukar, tapi perpaduan dalam kalangan wakil-wakil rakyat untuk bersama-sama
menyokong pindaan itu, ia mungkin boleh berlaku. Dan kerana perlembagaan, sekiranya pindaan perlembagaan itu dibuat, ia harus mendapat 2/3 majoriti, bukan saja di Dewan Rakyat, tetapi ia juga harus mendapat persetujuan 2/3 majoriti di Dewan Negara. Maksudnya di sini, walaupun saya melihat faktor yang dikatakan mungkin menjadi satu perkara yang penting untuk diambil perhatian, walaupun rang undang-undang pindaan perlembagaan itu boleh dijamin lulus di Dewan Rakyat kerana persatuan antara atau persetujuan antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Namun ia juga harus mengambil perhatian para senator atau para ahli Dewan Negara kerana suatu rang undang-undang pindaan kepada perlembagaan itu tidak boleh mengenepikan bilangan 2/3 majoriti pada Dewan Negara juga. Jadi ini adalah suatu yang mungkin menambahkan satu perkara yang perlu kerja kuat lagi untuk memastikan Dewan Negara sebagai tempat atau sebagai dewan yang menjaga kemuliaan perlembagaan atau keluhuran perlembagaan itu juga diberikan keyakinan bahawa pindaan yang dicadangkan kepada perlembagaan itu akan memberikan manfaat kepada rakyat. Dan dalam kes ini mungkin justifikasinya ialah supaya rang undang-undang anti lompat parti yang akan diperkenalkan tadi dapat menyumbang kepada kestabilan demokrasi dan politik negara kita. Nampaknya perjalanan kita untuk meluluskan rang undang-undang anti lompat parti ini membuka banyak persoalan yang baru juga yang mungkin ramai tidak jangka, Prof. Satu adalah ia akhirnya didapati bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, perkara 10. Dan satu lagi, saya ingat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Wan Juraidi pernah sebut lama sebelum ini, sejak tahun lepas lagi tak silap saya, yang mengatakan bahawa bagaimana mereka ingin takrifkan lompat parti dalam akta itu sendiri atau RUU itu sendiri juga agak mencabar, agak tricky bak kata orang. Kerana ada yang mengatakan bahawa jika saya berada dengan satu parti kerana ideologi dan semangat parti itu, dan sekiranya selepas itu ideologi parti itu sudah berubah, saya keluar parti, adakah kira saya lompat parti? Kerana saya sokong parti itu kerana ideologi parti itu. Jika ideologi parti itu yang berubah dan bukan saya yang berubah, adakah adil untuk kata saya yang lompat parti dan bukan parti itu yang sudah pun berubah? Dari segi undang-undang, Prof, bagaimana RUU ini boleh capture dengan tepat, elok dan adil definisi lompat parti ini? Baik, sebenarnya saya fikir ini adalah antara aspek yang penting untuk diputuskan sebelum rang undang-undang itu dimuktamadkan dan dibawa ke Dewan Rakyat. Ya benar, itu adalah kesukaran-kesukaran dalam mendefinisikan apakah yang dimaksudkan lompat parti. Jadi mungkin dalam kata ringkas ialah sesiapa yang meninggalkan tiket ataupun tempat yang mereka lalui untuk mendapatkan kursi. Kalau dalam bahasa Inggeris kita kata bila mereka meninggalkan tidak parti tetapi tiket yang mereka duduk dalam dewan raya. Dan pilihan raya tu maknanya contoh kalau mereka kata mereka dari bebas, tidak menganuti mana-mana parti politik, tidak mengikuti mana-mana parti politik. Adakah bila masuk kepada mana-mana parti politik itu dikira sebagai lompat parti? Jadi saya fikir istilah yang harus digunakan ialah untuk menukar tempat yang mereka dapat kursi di dalam dewan itu. Maksudnya to move away lah from the ticket where they got the seat in the house tu. Masa itu yang lebih coverage lah. Tapi saya percaya jawatan kuasa teknikal dan rakan-rakan di Pejabat Peguam Negara cuba menggubal itu dengan baik. Sebabnya kalau satu lagi perkara yang saya dapati dalam istilah ini, lompat parti, bertukar tempat duduk contohnya pernah berlaku dalam Dewan kita yang mana salah seorang daripada ahli Dewan Rakyat itu tidak mahu duduk di tempat kerajaan walaupun beliau daripada parti kerajaan. Kita panggil floor crossing. Dia ada beberapa istilah lah. Floor crossing itu juga dimaksudkan lompat parti di negara-negara lain. Jadi kesukaran, beberapa kesukaran lah seperti floor crossing, ahli bebas atau seperti yang Saudara Lokman sebut tadi ialah tentang
parti itu bertukar ideologi. Dan saya fikir kita harus muktamadkan bahawa walau apa pun apa alasan atau sebab yang diberikan oleh seseorang ahli Dewan Rakyat itu, sekiranya beliau berubah parti politik, tidak kira atas apa dasar sekalipun, ia harus dikira sebagai lompat parti pada pandangan saya, selagi mana parti tersebut itu kekal dengan namanya. Tapi kalaulah contoh dalam situasi parti itu bertukar nama, atau adakah itu dikira sebagai lompat parti? Dan ini adalah antara kesukaran-kesukaran untuk mendefinisikan apakah yang dimaksudkan lompat parti itu. Jadi mungkin saya pun bukanlah orang kata the best person untuk memberi cadangan itu, dan saya percaya ahli-ahli di gubalan di peringkat Pejabat Peguam Negara telah memberikan penilaian yang khusus tentang kesukaran-kesukaran untuk mendefinisikan lompat parti tersebut. Ya, ia membuka banyak ruang perdebatan, Prof, daripada segi teknikal, undang-undang dan juga moral. Okey, Prof, akhir sekali daripada segi prosesnya, immediate dan juga jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, apa yang kita boleh jangkakan selepas ini bermula dengan sidang Dewan Rakyat yang akan bermula yang seterusnya. Adakah kita akan saksikan immediate action untuk memulakan proses meminda perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, dan selepas itu apa proses yang kita boleh jangka kita akan lihat dalam masa terdekat ini, Prof? Okey, pastinya apabila dijanjikan oleh Yang Berhormat Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, pastinya kerajaan hendaklah menunaikan janji yang telah dibuat. Dan begitu juga dengan untuk tanggungjawab menunaikan Memorandum of Understanding atau memorandum persefahaman tersebut. Walaupun memorandum itu sendiri bukanlah suatu undang-undang, tapi ia meletakkan tanggungjawab moral kepada kedua-dua pihak untuk bersetuju dan melaksanakannya. Jadi seterusnya saya percaya perbincangan dalam dunia politik ini, adakah undang-undang anti lompat parti ini akan menstabilkan kedudukan ataupun keadaan politik negara kita ini, adakah RUU ini atau seterusnya menjadi akta ini dapat mengekang ahli-ahli parti politik ini daripada bertukar parti. Ini satu perbahasan yang kita perlu lihat, adakah ia boleh mencapai semangat tersebut. Dan saya percaya masih ada lagi ekoran perbincangan-perbincangan tertentu dalam hal ini, walaupun wujud anti lompat parti ini, undang-undang anti lompat parti ini, saya percaya banyak lagi permasalahan lain yang kita akan terus berbincang dalam dunia politik negara kita. Terima kasih. Kerana kita semua akan terus bincangkan masalah kita kerana kita terus mahu capai penambahbaikan, improvement insya-Allah untuk generasi yang akan datang. Prof, terima kasih. Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Mara UiTM, dan terima kasih kepada anda yang menonton cerita untuk kali ini. Saya Luqman Haris, kita jumpa lagi insya-Allah dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.